Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih luangkan tengah hari anda menonton Buletin 1.30. Saya Nik Munir Yasan, teruskan berinformasi bersama kami. Maritim Malaysia tahan kapal layar berlabuh di perairan Langkawi. Y35 44 watts flash charge, 8GB plus 8GB extended RAM, slim and elegant. Vivo Y35, that's why Vivo. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Kedah dan Perlis menahan sebuah kapal layar tanpa dokumen di sekitar perairan Langkawi lewat petang kemarin. Pengarah Maritim Negeri Laksamana Pertama Maritim, Romli Mustafa berkata, kapal layar itu ditahan sekitar jam 6.55 petang ketika bersauh di 0.2 Batu Nautika, Timur Laut Pulau Tuba. Dalam satu kenyataan, beliau berkata, pemeriksaan mendapati kapal yang membawa dua pemilik kapal layar serta dua kru, masing-masing berumur 46 hingga 56 tahun bersama 8 penumpang itu gagal mengemukakan sebarang dokumen untuk menjalankan aktiviti rekreasi di laut. Kapal layar bersama kru dan pemilik bot tersebut kemudian ditahan dan dibawa masuk ke JT Maritim Bukit Malut untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 kerana gagal mengemukakan dokumen yang sah. Sementara itu, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia turut menahan sebuah kapal tangki Rusia kerana bersauh tanpa kebenaran di perairan Kota Tinggi semalam. Kapal berkenaan berada di kedudukan 23.6 Batu Nautika di Timur Laut Tanjung Siang. Pemangku Pengarah Zon Maritim Tanjung Sedili, Komander Maritim Muhammad Najib Sam dalam satu kenyataan berkata, kapal tangki itu ditahan pada jam 3 petang oleh kapal Ronda Maritim Malaysia yang sedang melaksanakan penguatkuasaan di perairan Johor Timur. Beliau menjelaskan kapal tangki Rusia berkenaan dikendalikan 19 kru lelaki dan 2 wanita termasuk nakhoda berumur lingkungan 32 hingga 62 tahun. Semua mereka adalah warga Rusia yang mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Namun nakhoda kapal gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran bersauh di perairan Malaysia. Tiga pakar bidang kejuruteraan air dan pengurusan lembangan tadahan air dilantik sebagai panel penyemak bebas PPB bagi menalpasti faktor gangguan bekalan air di Pulau Pinang. Tiga panel berkenaan akan membincang, meneliti dan mengkaji laporan disediakan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP mengenai krisis bekalan air yang berlaku pada 6 hingga 11 Julai lalu. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur dan Pengangkutan Pulau Pinang, Zairil Kir Johar dalam satu kenyataan berkata, pelantikan Datuk Insinyur Teng Chek Chun, Profesor Datuk Dr. Nur Azazi Zakaria dan Datuk Insinyur Lim Chow Hock itu selaras dengan keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri 5 Ogos lalu. Ahli PPB yang dilantik diberi masa 3 bulan daripada tarikh pelantikan berkuat kuasa 10 Ogos lalu bagi memuktamadkan hasil dapatan mereka. Mereka juga akan mengenal pasti faktor dan kelemahan ketika krisis serta pihak bertanggungjawab selain memberi cadangan kepada kerajaan berkenaan langkah pencegahan. Pulau Pinang sebelum ini menghadapi masalah gangguan bekalan air susulan penutupan sementara loji rawatan air LRA Sungai 2 akibat kekeruhan air mentah luar biasa tinggi dari Sungai Muda berikutan banjir di Baling, Kedah. Ia menyebabkan 80% atau 528,000 daripada 660,000 pemegang akaun seluruh negeri terkesan akibat terputus bekalan air. Vivo Y35 44 watts flash charge, 8GB plus 8GB extended RAM, slim and elegant. Vivo Y35, that's why Vivo. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan Mahkamah Tinggi
Semangat politik 6 juta ringgit yang diterimanya daripada Timbalan Pengarah Urusan Data Sonic Group Berhad DGB Chew Ban Ban tidak pernah digunakan untuk kepentingan peribadi. Beliau yang memberikan keterangan membela diri berkata dia tidak memasukkan sumbangan itu dalam akaun peribadi dan menggunakannya untuk aktiviti politik meskipun boleh berbuat demikian. Dia sebaliknya memilih memasukkan wang diterima melalui 2 keping cek ke dalam akaun pelanggan di firma guaman Tuan Lewis & Co, iaitu pemegang amanah Yayasan Akal Budi yang diasaskannya. Bekas Timbalan Perdana Menteri itu turut menegaskan sumbangan politik tidak semestinya diberikan kepada parti politik. Jelasnya mana-mana ahli politik yang mendapat sumbangan tidak memasukkannya kepada parti politik kerana mereka ada kawasan yang diwakili atau jawatan di peringkat nasional. Meskipun memegang jawatan timbalan Presiden Parti ketika itu dan wang terbabit boleh digunakan bagi tujuan politik, beliau tidak menggunakannya untuk tujuan politik dan peribadi. Sebaliknya, ia disalurkan untuk amal jariah, wakaf dan aktiviti keagamaan. Seorang peniaga buah terlepas hukuman penjara apabila diarah berkelakuan baik selama 3 tahun selepas mengaku salah di Mahkamah Magistrate Air Keroh kerana terbabit dalam kegiatan rusuhan bersenjata hingga menyebabkan kecederaan 7 tahun lalu. Pengakuan dibuat tertuduh Tan Boon Jin, 25 tahun, sejurus kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Mazana Senin. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh dikenakan bon jaminan RM1,000 dalam tempoh berkenaan. Peniaga buah di Singapura itu akan didakwa semula jika gagal berkelakuan baik dalam tempoh itu. Mengikut pertuduhan, tertuduh didapati melakukan rusuhan bersama beberapa individu yang masih bebas dengan menggunakan senjata hingga mendatangkan kecederaan. Kesalahan itu dilakukan di hadapan sebuah restoran di Jalan Cheng Baru, Lebuh AMJ, Melaka, jam 9 malam 2 September 2015. Seorang lelaki ditahan selepas dia dipercayai melakukan perbuatan vandalisme dengan mencabut jalur gemilang yang dipasang di sebuah jejantas pejalan kaki di Brickfield semalam. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menerusi hantaran yang dimuatnai di Facebook rasminya berkata, insiden kedua melibatkan vandalisme terhadap jalur gemilang itu dikesan sekitar jam 2 petang. Individu berkenaan kemudiannya ditahan oleh anggota Jabatan Penguatkuasaan DBKL sebaik didapati merosakkan jalur gemilang yang dipasang. Dia kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Dalam kejadian sebelum ini, seorang lelaki warga tempatan berusia 41 tahun yang merosakkan beberapa jalur gemilang yang dipasang sekitar bangunan Mytek di Jalan Ampang ditahan polis Khamis lalu. Di Perlis, usaha 2 warga emas menyemarakkan sambutan kemerdekaan tahun ini cukup kreatif dan menarik perhatian. Mana tidaknya Masuri Mahmud, 64 tahun dan bapa saudaranya Rosli Elias Rasli Ludin, 73 tahun hanya menggunakan barangan terbuang untuk dihias bersama jalur gemilang. Hasil kreativiti itu dapat dilihat di pondok kecil di kediaman mereka yang terletak di Kampung Wang Besar di Bintong Kangar. Sejak sebulan lalu, mereka saling bekerjasama menghias pondok itu menggunakan bahan terbuang seperti meja lama, cermin almari, kepingan marmar serta botol pewangi pakaian. Rosli mempamerkan bakat lukisannya di atas botol terpakai, pasu, basikal dan meja lama yang tidak lagi digunakan. Hasil tangannya itu turut diselitkan unsur-unsur perpaduan bertemakan keluarga Malaysia yang diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bulan kemerdekaan ni, saya macam tak ada macam tak kosong kalau saya tak melukis untuk membuat bahan-bahan untuk kemerdekaan ni. Dengan ikhlasnya lah, saya memang cintakan negara. Jadi bila sambutan bulan kemerdekaan ni, dengan sendirinya dia main semangat kita tu.
Manakala Mahsuri pula membuat gubahan bunga dari bendera Malaysia. Saya hias bendera, Pak Cik lukis, saya kata. Jadi saya ambil masa lebih kurang sebulan lah. Saya buat macam contoh bunga, hias di atas guna payung. Lebih kurang harga dia RM500 lah saya habis untuk bendera saja. Ini semua atas minat dan juga semangat patriotik saya. Usaha menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan itu telah menjadi rutin mereka saban tahun sejak 2018. Di Pasir Gudang Johor pula, usaha komuniti nelayan dan penduduk kampung Pasir Gudang Baru wajar diberi pujian. Ia atas semangat mereka bergotong royong memasang jalur gemilang serta bendera negeri Johor di sekitar kawasan jeti dan bot-bot nelayan milik penduduk. Mengambil semangat kemerdekaan, ianya telah menjadi amalan tradisi penduduk serta nelayan di kampung itu buat sekian lama. Kali ini lebih 300 jalur gemilang dipasang sekaligus turut menjadi daya tarikan kepada pengunjung luar yang datang ke kawasan itu untuk menikmati ikan segar selain masakan asam pedas. Setiap tahun bila ada sambutan merdeka tu kita akan sama-sama bergotong royong untuk memasang bendera. Dan benda ni perlu dilakukan setiap tahun supaya ia akan mengingatkan sejarah dan juga memberi pandangan pada generasi muda supaya kesinambungan pada setiap tahun tu perlu disambut Hari Merdeka ni, dan juga masyarakat orang asli di Kuala Masai sebab mereka ni terduduk dalam kawasan JKPZ Zurenteng 2. Kalau kita lihat pada zaman COVID dulu pun, walaupun kita dengan SOP, kita masih lagi menyambut. Dan ini adalah sesuatu yang baik supaya anak-anak muda yang ada di kampung ini sentiasa memperingati perjuangan orang lama bagi kemerdekaan Malaysia, dan akhirnya kita dapat duduk ataupun mendiami Malaysia ini dengan aman dan damai. Pemasangan bendera ini dimulakan sejak dari 2 minggu lepas bersama-sama dengan nelayan-nelayan dan penduduk-penduduk kampung Pasir Gudang Baru. Semua jalur gemilang itu akan dipasang sehingga sambutan Hari Malaysia 16 September depan. Skim insentif Bursa Research Bursa RISE telah membantu meningkatkan nilai saham 60 syarikat Senaraian Awam PLC sebanyak 4% dalam tempoh 5 bulan. Program yang bermula sejak Mac lalu sasar untuk meningkatkan hala tuju perdagangan serta profil corporate PLC. 4% increase in price despite where the market is. So clearly engaging. The proof of the pudding is in the eating, as they say. So for a limited 60 companies that we've selected and we're supporting, we've already seen an improvement in price when the general market trend has been negative. So I think this is something similar to previously we had a Bursa Meets program, and in that Bursa Meets program as well, 90% of the companies under that program actually continued to be covered by research houses even after the research incentive ended. So the difference between the previous Bursa Meets program and the current Bursa Rise program is that the current Bursa Rise program includes an IR and PR element in that program. Terdahulu, Majlis Pelancaran Buku Panduan ketiga dalam program transformasi syarikat Senaraian Awam berjudul mengukuhkan pengurusan pemegang taruh dan perhubungan pelabur. Bursa Malaysia telah melabur RM1.5 juta bagi program ini bagi 60 syarikat yang baik secara asasnya, namun kurang liputan penyelidikan bagi setahun. Bagi tempoh itu, Bursa akan membayar firma penyelidikan sebanyak RM25,000 untuk membuat laporan penyelidikan bagi setiap satu syarikat senarai awam. Pelabur asing meneruskan belian di Bursa Malaysia untuk minggu kelima berturut-turut menjana aliran masuk bersih RM615.5 juta minggu lalu. Ia naik 36.3% berbanding RM451.7 juta dicatatkan pada minggu sebelumnya. Menurut MIDF Research, aktiviti belian bersih warga asing dilihat pada setiap hari dagangan.
institusi tempatan menjadi penjual bersih setiap hari minggu lalu dengan jumlah aliran keluar mingguan bersih RM675.9 juta. Aliran keluar bersih tertinggi dicatatkan pada Selasa sebanyak RM193.1 juta. Sementara itu, peruncit tempatan kekal sebagai pembeli bersih untuk minggu kedua berturut-turut dengan jumlah aliran masuk bersih RM60.4 juta. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia AKM Selangor mencatatkan jumlah potensi jualan tertinggi RM22.05 juta sejak program itu diadakan di 7 negeri sebelum ini. Menurut Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi KUSKOP, 183 sesi padanan perniagaan telah diadakan melibatkan 156 syarikat kecil dan sederhana dan 21 syarikat anchor. Jelajah AKM Selangor juga berjaya menarik lebih 75,000 pengunjung. Selangor adalah lokasi ke-8 selepas Johor, Perlis, Sabah, Terengganu, Perak, Kelantan dan Sarawak. Jelajah AKM diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah kesinambungan daripada kejayaan program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia yang berlangsung Disember lalu. Dulu kami panggil dia Main je. Kawan-kawan biasa kan Main je. Ia ada scrambler Yamaha scrambler. Kisah ini adalah kisah seorang anak penari getah berjiwa besar yang sering menjadi pembakar jiwa anak bangsa yang kini bergelar Perdana Menteri Malaysia ke-9. Menawan bergaya pujaan semua, lihat aku wajah baru. You like it? I like it. Why? That's why you want me. Why? That's why you like me. Why? That's why you want me. Why? That's why you like me.
mencatat kepada 50 orang sejak 3 hari lalu. Uttar Pradesh, Himachal Pradesh dan Madhya Pradesh antara negeri paling teruk terjejas. Penduduk di ratusan kampung terjejas selepas kediaman mereka dinaiki air, malah ada yang dihanyutkan arus deras. Himachal Pradesh mencatatkan 36 kematian dengan 12 individu cedera. Pada masa sama, usaha mencari 5 lagi individu yang hilang masih diteruskan. Juga terdapat laporan penutupan 96 jalan raya susulan kejadian tanah runtuh. Kerajaan telah menghulurkan bantuan kewangan berjumlah RM30,000 atau lebih RM1,600 kepada mangsa insiden tanah runtuh di negeri yang sama. Sekurang-kurangnya 4 orang maut di Karbala, Iraq selepas sebuah makam Syiah ranap akibat tanah runtuh. Menurut Kementerian Kesihatan, setakat ini 6 mangsa sudah dibawa keluar oleh anggota penyelamat dari timbunan runtuhan berkenaan. Operasi mencari dan menyelamat kini terus dipergiat dan pihak berkuasa tidak menolak kemungkinan ramai lagi mangsa yang terperangkap di dalam runtuhan di makam Katarat Al-Imam Ali itu. Dalam pada itu, maklumat awal diterima daripada pihak berkuasa mendapati kelembapan semasa permukaan tanah di lokasi kejadian mencetuskan bencana alam sekitar. Sementara satu lagi kenyataan oleh Jabatan Pertahanan Awam pula mengesahkan tanah runtuh kemudiannya menimpa bahagian siling makam terlebih dahulu sebelum meranapkan sebahagian besar bahagian bangunan terbabit. Penduduk di 2 penempatan diarah pindah susulan kebakaran hutan di Rianzan. Kebakaran dilaporkan semakin buruk sejak 2 hari lalu dengan asap menyelubungi kawasan penduduk. Operasi pemindahan dilakukan dengan bas, namun penduduk juga dibenar menggunakan kenderaan sendiri ke pusat penempatan sementara. Pada masa sama, kaki tangan kecemasan turut dikerah untuk memantau situasi dari masa ke masa. Dalam pada itu, pemangku Gubernur Riazan, Pavel Malkov berkata, cuaca panas dan angin kencang menyukarkan operasi pemadaman yang turut melibatkan 17 pesawat. Jurucakap Kementerian Kecemasan pula dalam satu kenyataan memberitahu, walaupun keadaan agak sukar, namun kebakaran masih terkawal. Menawan bergaya pujaan semua, lihat aku wajah baru. You like it? I like it. Why? That's why you wanna be. Why? That's why you like me. Why? That's why you wanna be. Why? That's why you like me.
berlangsung malam tadi menyaksikan Sri Pahang FC gagal memanfaat aksi di laman sendiri selepas tewas 1-2 kepada Terengganu FC TFC. Manakala di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Selangor FC tumpas 0-1 kepada PJ City FC. Berlangsung di Stadium Darul Makmur malam tadi, aksi separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Namun memasuki babak kedua, segalanya berubah. Menyaksikan minit ke-47, rembatan pemain import dari Argentina, Manuel Hidalgo dalam kotak penalti meletakkan tuan rumah mendahului 1-0. Namun pada minit ke-73, kerja keras TFC untuk mencari gol penyamaan berhasil. Menerusi pemain tengahnya, Habib Harun Said. Dan pada minit ke-87, Petrus Chitembi menceriakan penyokong TFC apabila menjadikan gol kedua buat pasukan itu. Kekalahan skuad Tok Gajah itu turut memadamkan rekod 5 perlawanan tanpa tewas. Akhirnya gol kedua menjelma juga. Pada satu lagi aksi Liga Super, prestasi Selangor FC terus merudum kali ini. Tewas di tangan PJ City FC 0-1 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kembali selepas rehat, PJ City yang dilatih Pimaniam tampil lebih bertenaga pada 45 minit babak kedua dan hasilnya mereka berjaya memecah kebuntuan menerusi jaringan Darren Lock minit ke-58. Selangor cuba mencari gol penyamaan namun segala usaha berjaya dihalang benteng pertahanan PJ City. Sekaligus kekalahan keempat berturut-turut Direct Giants dalam saingan Liga Super. Dalam pada itu, hasrat Kelantan FC mendahului saingan Liga Premier dengan kelebihan 3 mata tidak kesampaian apabila diikat Terengganu FC 2 TFC 2 dengan keputusan 2-2 di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru semalam. Tuan rumah bermula garang menerusi jaringan pembukaan Nur Syamil Abdul Ghani seawal minit ke-5. 7 minit berselang, Kelantan FC menambah kelebihan gol pada minit ke-12. Kali ini giliran Zulfahmi Abdul Hadi. Begitupun, TFC 2 berjaya merapatkan kedudukan minit ke-33 menerusi Wan Muhammad Fazli Wan Ghazali disusuli gol penyamaan 6 minit kemudian. Kembali selepas rehat, kedua-dua pasukan cuba membolosi gawang lawan namun buntu sehingga tamat perlawanan dengan masing-masing akur berkongsi satu mata. Sekian Buletin 1.30, kami tinggalkan anda dengan pertandingan rugby terapung yang disertai 20 pasukan di tasik Geneva, Switzerland. Saya Nik Muniran Yasan, Assalamualaikum dan salam hormat.